ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wassaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi sayyidina Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kasih pengurusi majlis, ngadap yang Maha Mulia Raja Perempuan Tunku Anis bintil marhum Tunku Abdul Hamid. Ampun Tuanku, patut mohon limpah ampuni perkenan Yang Maha Mulia Tuanku untuk patut memulakan ceramah pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah. Kalau lusa puasa, esok selepas maghrib dikira Ramadan. Bermaksud esok Allah buka semua pintu syurga yang 8 itu. Satu pintu syurga lebarnya ribuan kilometer. Allahu Akbar, Allah. Pintu itu, sebut amin. InsyaAllah. Ada pintu nak masuk syurga, namanya Babus Salah, pintu solat. Ataupun Babul Jihad, pintu orang-orang berjihad. Ada pintu syurga banyak. Ada pintu namanya Babur Rayyan. Bab Rayyan, pintu ataupun gate Rayyan. Rayyan satu pintu yang mana pintu itu hanya dilalui oleh mereka yang rajin berpuasa. Setiap kita ada ibadat yang kita suka. Perasan tak? Ada orang dia suka semayang, sedekah juga, baca Quran, tapi solat yang paling dia suka sekali. Dia banyak solat. Kalau malam dia tak pernah tinggal witir 3 rakaat, kalau malam dia tak pernah tinggal tahajud, kalau malam dia tak pernah tinggal tasbih, siang dia akan duha 8 rakaat. Dia suka solat. Dia masuk melalui pintu itu. Ada orang solat dia biasa aja, yang 5 waktu. Yang 5 waktu biasa aja. Tapi dia suka puasa. Dulu ada satu sahabat paling suka puasa sunat, namanya Abdullah ibn Rawahah. Sahabat. Kata Abdullah bin Rawahah, aku pernah keluar bersama dengan Rasulullah, ramai sahabat lain berperang. Musim panas. Ketika itu semua tidak berpuasa sunat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. 2 orang aja yang puasa. Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Mereka yang di dunia suka dengan puasa, di Kedah dulu ada seorang orang soleh, orang panggil Pak Sumit, orang soleh. Insya-Allah minas salihin. Pak Sumit, dia puasa sepanjang tahun. Kecuali raya puasa, raya haji, ayam tasyrik. Hari-hari yang diharamkan sahaja. Yang lain tiap-tiap hari beliau berpuasa. Berbelas tahun
Siapa yang sekarang ni di dunia penyejuk hati dia di kalangan ibadat adalah puasa, nanti di mahsyar Allah akan panggil semua yang masuk syurga daripada kalangan kalian melalui babur rayyan, bangun. Waktu itu kita akan bangun. Orang-orang tu je lah, orang yang Allah panggil tu. Kumpulan-kumpulan, geng-geng puasa yang banyak puasa sunat, yang puasa Ramadan dengan baik dan banyak puasa sunat, mereka akan bangun. Masuk seorang-seorang melalui pintu babur rayyan. Kemudian kata Rasulullah, pintu itu ditutup dan tidak akan dibuka selama-lamanya. Habis. Kemudian pintu jihad pula, 2, 3, 4 pintu, 5 pintu. Kita duk tunggu nama kita. Satu persatu pintu syurga akan ditutup. Jangan sampai nama kita tidak dipanggil. Setelah satu persatu daripada amal ibadat diumumkan oleh Allah, kita duk tunggu nama kita. Puasa pun tidak, sedekah pun tidak, Quran pun tidak. Kamu suka apa di dunia ni? Suka motor, suka kereta saja, suka makan saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau lusa puasa, esok Allah mula buka pintu syurga. Sekarang ni, malam ni saya sedang ceramah, pintu syurga tutup ke buka? Tutup. Sekarang ini saya sedang bercakap, saya duk ceramah ni. Syurga ada ke belum? Sudah ada. Ada yang jawab belum tu. Ni mazhab lain ni. Syurga sudah ada. Syurga sekarang sudah ada. Sungainya sedang mengalir. Buah-buahannya sedang masak. Bidadarinya sedang menunggu. Ghilman, wildannya sedang menunggu. Istananya sudah disiapkan. Subhanallah. Kemudian Allah tutup pintu syurga. Setiap hari, sepanjang tahun Allah tutup pintu syurga. Kecuali apabila bermulanya malam 1 Ramadan, iaitu esok insya-Allah. Kalau lusa puasa. Umum lagi. Bila puasa? Lusa. Esok pintu syurga dibuka. Semoga Allah Ta'ala tulis nama kita di kalangan ahli syurga. Amin. Esok Allah akan buka pintu syurga. Ini bukan saya umum lah. Saya update status pula. Ustaz Wadi umum, esok dia nak buka pintu syurga. Banyaklah like yang tu. Bukan saya umum, Rasulullah umum. Nabi SAW umum. Allah buka pintu syurga. Habis 30 Ramadan, ditutup semula. Sampai bila? Sampai Ramadan satu hari nanti. Begitulah setiap tahun. Pintu syurga dibuka pada tiap-tiap Ramadan sahaja. Kemudian kiamat, pintu syurga ditutup. Tutup. Semua orang berdiri di mahsyar lama ratusan ribu tahun, wallahu a'lam. Kemudian pergi ke telaga Kausar berpuluh ribu tahun, wallahu a'lam. Kemudian seorang demi seorang melintasi titian sirat ratusan ribu tahun, wallahu a'lam. Ada orang atas titian sirat setahun, ada orang atas titian sirat 5 tahun, ada orang di atas titian sirat 10 tahun, 50 tahun. Ini bukan mahsyar tau, titian sirat lain pula kisah. Lama. Waktu itu pintu syurga tutup. Sehinggalah Nabi berdiri di depan pintu syurga bersama dengan VVIP di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa jadi VVIP umat Nabi. Jadi VVIP umat Nabi. Di kanan Nabi Abu Bakar, di kiri Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di belakang Rasulullah, VIP umat Nabi Muhammad. Siapa? Bukan sahabat saja. Tidak. Ada orang biasa.
Ada ramai orang biasa. Sebab umat Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Kerana Rasulullah Nabi yang terakhir. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Orang biasa. VIP umat Nabi SAW, iaitu mereka yang masuk syurga tidak ditimbang walaupun sesaat amalan kehidupan dia. Dahsyatnya. Ya. Masih punya ruang untuk berdoa, tiap-tiap hari berdoalah. Ada banyak masa-masa yang mustajab doa setiap hari walaupun belum Ramadan. Walaupun belum Ramadan. Dalam sujud yang terakhir mustajab doa. Selepas bacaan tahiyat akhir sebelum bagi salam mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim mustajab doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mustajab doa. Waktu itu 3 tempat. Ketika hujan turun dengan lebat mustajab doa. Ketika kita baca sujud ayat tilawah dalam Quran mustajab doa. Kan banyak. Sebelum Ramadan apa nak minta? Nak naik pangkat? Apa nak minta dengan Allah? Nak dapat rumah besar? Siapa yang doa ridha kawal jannah, dapat ridha Allah, dapat nak ridha, nak syurga, dunia dapat, akhirat dapat. Ini permintaan manusia bijak. Minta ridha Allah, minta syurga. Di mana pun tempat mustajab doa, minta dua ni. Dunia dapat, akhirat dapat. InsyaAllah. Jadi umat VVIP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian esok juga malam pertama Ramadan, ini ceramah terakhir saya tiap-tiap tahun dalam, bukan dalam kehidupan saya, semua pakat tengok pula. Macam nak umum benda pelik aja. Bukan. Maksudnya setahun dah ni ceramah pusing satu Malaysia. Sebelum Ramadan ini insya-Allah. Tapi dalam Ramadan ada juga 2-3 lagi orang panggil juga. Dan esok juga malam pertama Ramadan, yang ni yang orang tak perasan. Apa dia? Suffidatis syayatin, kata Rasulullah, kesemua syaitan akan diikat. Termasuk iblis. Kemudian kalau buat jahat juga tu, kenapa Ustaz? Kalau buat jahat juga itu nafsu kamu. Kamu nak kenal diri kamu, nafsu kamu yang memang menyuruh ke arah kejahatan, lihat maksiat dan dosa yang kamu bawa sampai Ramadan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suffidatis syayatin, iblis sampai yang besar-besar bawah ni diikat dengan maksud dirantai. Tidak boleh menggoda anak Adam lagi, tak boleh bisik, tak boleh pengaruh, tak boleh datang. Tu masih yang buat maksiat Ustaz dalam bulan Ramadan, masih buat jahat, masih tak solat subuh, masih tak puasa Ramadan, itu diri kamu. Itu hakikat diri kamu yang kamu kena renung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu bila kita sempat masuk dalam Ramadan, esok sempat, kata para ulama, ni'matun azimatun, nikmat yang maha besar apabila kamu sempat untuk berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, 8 bilion umat Islam, hanya 2 bilion yang Allah pilih untuk Islam. Cuba renung dalam internet, dalam YouTube, tengok muka orang bukan Islam. Kalau kamu dan saya di tempat dia, siapa yang sanggup datang di tepi kita, dalam rumah kita,
untuk kita sebutkan la ilaha illallah. 6 bilion tidak Islam. Syukur pada Allah kita Islam. Syukur pada Allah, sebut alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, kurniakan Islam dan iman kepada kami sampai malam ni. Yang tak solat, yang tak puasa, ustaz, di kalangan bukan Islam tu dikira tak dosanya? Dikira juga berdosa walaupun dia belum Islam. Maksudnya dia akan diazab di atas setiap puasa yang ditinggalkan, zakat yang tidak dikeluarkan. Ya, di akhirat kelak dia akan diazab di atas setiap dosa, setiap solat dan puasa yang ditinggalkan. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Syukur pada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Pilih kami semua untuk jadi Islam. Kekalkanlah nikmat Islam ini wahai Allah, sehinggalah kami mati satu hari nanti. Amin. Kemudian puasa ni, saya nak ajak anak-anak muda yang ramai ni. Kesian orang yang dewasa, no? Anak muda ramai, saya tengok tadi mai datang awal. Puasa ni Nabi SAW sebut semua ibadat Allah terangkan pahalanya sekian, digandakan sekian. Kan kalau siapa buat baca Al-Quran, satu huruf mendapat 10 kebaikan yang Allah berikan. Satu huruf Quran. Kemudian siapa bersedekah diberikan sekian. Siapa yang buat haji, sekian. Kata ulama, lihat apabila Nabi sebut tentang puasa. Ada orang sedekah, Allah bagi ganda 10. Ada orang bersedekah, Allah ganda 30, 40, 100 sehingga 700. Ikut tahap keikhlasan kamu. Dengar tuan, ini hadis Nabi. Ikut tahap keikhlasan kamu. Ada orang dia bagi RM1, Allah kira RM600. Allah gandakan 600 kali. Dia bagi 1000, Allah gandakan 600 kali di atas 1000 dia yang ikhlas. Sebab tu ikhlas penting. Untuk saya dan kita semua, ikhlas sangat penting. Allah ganda. Illa saum. Kecuali puasa. Hadis Nabi. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini Allah sebut dalam hadis qudsi. Kecuali puasa, aku rahsiakan pahala puasa, tidak umumkan kepada kalian. Nampak? Maksudnya special puasa Ramadan. Kita kalau duduk dalam masjid, kita solat, orang nampak tak? Nampaklah takbir, ada rokong, ada i'tidal. Kalau baca Quran, orang nampak. Kalau zikir pun orang nampak. Sama ada dengan tasbih ataupun dengan mulut, orang nampak berzikir. Kita bersedekah, orang nampak. Tapi kalau kita duduk dalam masjid, kita puasa. Puasa. Mana ada zikir puasa? Kita duduk dalam masjid, kita puasa. Nak kena letak signboard. Puasa. Dia tak ada. Kita duduk dalam masjid, kita puasa. Orang tak tahu kamu puasa. Kamu tak makan. Sekarang tak makan, tak minum. Maka puasa rahsia kamu dengan Allah. Maka puasa datang di mahsyar, di belakang tuannya. Ketika mana nama kita dipanggil, puasa datang, wahai Tuhan, aku puasanya. Tuan-tuan, puan-puan boleh lihat puasa itu datang dengan mata ini. Wahai Allah, aku puasanya. Dia berpuasa meninggalkan syahwat makan minumnya kerana-Mu ya Allah. Sekarang aku datang untuk memberi syafaat kepada beliau. Seronok tak kita orang main cakap? Seorang yang mulia, bukan orang lah, dia ibadat. Dia adalah ibadat, banyak benda pelik yang kita akan lihat di mahsyar nanti.
Puasa salah satu ibadat agung yang akan datang di mahsyar dan bagi syafaat. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan buat satu kesalahan, masuk dalam mahkamah, esok hakim nak jatuhkan hukuman. Sehari sebelum hakim jatuhkan hukuman, kita ada duduk dalam kandang pesalah, tiba-tiba satu orang mai, Perdana Menteri ke siapa, dia kata, bebaskan dia dengan kuasa yang aku ada. Aku kenal dia ni, bebaskan dia. Dia orang baik. Nak jatuh dah hukuman 38 tahun penjara ataupun hukuman gantung mandatori. Tiba-tiba datang satu orang bagi syafaat, dia masuk daripada arah belakang, dia kata, Tuan Hakim yang arif, saya kenal dia dengan jawatan dan kuasa yang saya ada, saya bagi syafaat kepada dia. Sila keluar. Sila bebaskan dia. Tuan-tuan perempuan rasa apa waktu tu? Subhanallah. Maka wahai Wadi Anwar dan kita semua, puasa Ramadan antara yang boleh memberi syafaat kepada orang yang berpuasa tersebut. Anak-anak muda, adik-adik saya yang ada, puasa. Puasa, jangan tinggal puasa. Minta daripada malam ni, wahai Allah, muliakanlah kami dengan puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, dan terimalah kesemua puasa-puasa itu, wahai Allah. Minta. Allah suka, Allah sayang hambanya yang rajin meminta kepadanya. Allah suka. Minta dengan Allah. Tuhan yang Maha Kaya minta untuk kita kuat berpuasa. Bila Nabi sebut Allah merahsiakan pahala puasa, tak tahu banyak mana tuan. Wallahu a'lam banyak mana yang Allah nak bagi itu. Tiba-tiba, ada tiba-tiba. Dalam keadaan pahala puasa dirahsiakan oleh Allah kerana dia istimewa, mungkin lebih besar daripada pahala solat, mungkin lebih istimewa dari pahala haji, mungkin lebih istimewa daripada pahala zakat. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba ada dua jenis dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa. Yang ini kena jaga. Ada dua jenis dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa. Allahu Rabbi. Kata Nabi SAW, Nabi sebut, dengar, ini untuk saya dan kita semua. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak boleh tinggalkan perkataan-perkataan keji dan beramal dengan perbuatan keji, Allah tidak memerlukan kepada puasanya. Nasihat ni untuk kita semua yang berpuasa Ramadan. Alhamdulillah kita puasa Ramadan. Kena jaga ada dosa yang membaham keseluruhan puasa yang agung itu. Kata para ulama, antara dua dosa, kata Imam Mujahid, beliau kata ada dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa yang agung itu. Al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan berbohong. Kita dapat berita, tak tahu siapa tulis berita tu. Dapat satu berita, orang tulis. Laman web mana, status mana tulis, ambil forward. Tak tahu hujung pangkal, tak tahu berita tu benar ataupun salah, tak tahu berita tu palsu ataupun tuduhan, tak tahu menau. Share. Lepas 3 hari share, tahu benda tu fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuduh lebih berat daripada menipu. Menuduh lebih berat daripada menipu.
Dua dosa yang para ulama minta untuk saya dan kita semua berhati-hati. Sepanjang bulan Ramadan, hati-hati dengan dua dosa. Al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan berbohong. Sekarang ni nak mengumpat tak perlu berhimpun ramai-ramai bawah pokok. Tak perlu. Dalam ni pun dah boleh. Kan dalam grup WhatsApp. Geram aku tadi. Rumah belakang ni. Masuk dalam grup tu. Nak pinjam cangkul pun tak bagi. Dia memang kedekut. Oh, tambah ni. Dia tu memang kedekut. Satu kampung tahu. Boleh mengumpat dalam ni. Boleh mengumpat. Kan ada grup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan berbohong. Membaham keseluruhan pahala puasa. Hati-hati. Kemudian Nabi sebut, ini saya sedang bercakap tentang kelebihan bulan Ramadan. Untuk kelebihan bulan Ramadan, yang terakhir, tajuk pertama ni, iaitu sesiapa yang berpuasa sehari, Allah menjauhkan dirinya daripada neraka sab'ina kharifan, 70 kharif. Allah jauhkan jaraknya dengan neraka perjalanan 70 kharif. 70 kharif ni ada ulama kata 70 jam, ada ulama kata 70 hari, ada ulama kata 70 bulan, ada ulama kata 70 tahun. Jarak kita dengan neraka dijauhkan oleh Allah. Puasa sehari. Puasa Ramadan boleh selamatkan saya dan kita semua daripada neraka, insya-Allah. InsyaAllah. Maka pelihara puasa Ramadan. Saya masuk tajuk yang kedua. Tadi part yang pertama, kelebihan Ramadan. Part yang kedua, saya nak cerita dongeng kepada tuan-tuan puan-puan malam ni. Saya sebut dongeng tu macam ni lah. Maksudnya bukan cerita dongeng, tetapi bagaimana sahabat yang Nabi didik, tak payah tengok Rasulullah lah. Rasulullah lagi lah, subhanallah. Kita nak tengok generasi yang ditarbiah oleh sahabat, oleh Rasulullah, dan generasi yang ditarbiah oleh sahabat, bagaimana mereka menghidupkan Ramadan. Kan puasa sama-sama puasa. Kita puasa, Rasulullah puasa. Kita puasa, sahabat puasa. Kita puasa, tabi'in puasa. 1445 tahun sudah berlalu. Umat Nabi Muhammad yang paling baik adalah salaf. 300 tahun yang pertama. Salafi yang original lah. Salaf, kumpulan salaf, salafi yang original 300 tahun dulu. Sekarang dah tak ada salaf. 300 tahun yang pertama, mereka hebat. Bagaimana mereka menghidupkan Ramadan? Satu, tuan-tuan, puan-puan semua. Satu, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Siapa yang bawa pen ke kertas boleh tulis. Kalau tak bawa boleh tengok rakaman nanti kalau tak ingat. Yang pertama, bulan Ramadan, bulan Quran. Tuan-tuan perempuan pergi negara Arab. Saya dulu di Syria 7 tahun. Bila sampai Ramadan, kita dapat melihat orang-orang Arab memegang Quran. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, yang kaya, yang miskin, semua pegang Quran. Termasuk siapa tahu? Ini yang tak ada di Malaysia, 40 tahun saya hidup. Bukan kita nak hina orang Malaysia, suasana itu tak ada. Suasana pegang Quran. Dalam bas orang pegang Quran, kita naik van yang bawa penumpang tu orang pegang Quran. 5 orang pegang Quran, duk baca Quran.
Itu tak apa. Walaupun suasana tu pun juga tak ada di Malaysia. Dalam kereta api pakai pegang Quran. Yang paling banyak, yang paling pelik sekali ialah polis dekat simpang 4, simpang 3 tu pegang Quran. Yang tu memang tak ada. Saya harap polis Malaysia yang dengar boleh mula kot. Ramai polis, anak murid saya pun ramai polis ni dalam live ni kan. Polis trafik tu. Dia parking motor dia sandar kat motor dia buka Quran. Saya tengok banyak kali polis pegang Quran di tepi jalan. Ini memang pelik. Mereka sangat hidup. Ini bukan salaf tau, ini Arab yang sekarang, bukan salaf. Sebab tu nanti bila kita sebut tentang bagaimana salaf mencintai dan menghidupkan Quran, lagi pelik. Ini Arab yang 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ni, 10 tahun kebelakangan ini. Sebab peristiwa tu saya tengok tahun 2001, 2003, 2005 dululah. Nombor 2 yang saya tengok yang mana keadaan itu juga tidak dilihat di tempat kita, bacaan Quran, iaitu bila masuk pasar. Ya, lagi pelik. Kita masuk pasar RM3 bunyi yang tu lah. Kan RM3 lah, apalah, macam-macam lah bunyi tu masuk pasar. Dia pegang Quran. Kita tengok yang kedai runcit tu, bila orang tak masuk dia pegang Quran. Bila orang masuk dia tutup, dia timbang gula apa semua, bungkus bayar, dia duduk balik pegang Quran. Subhanallah. Tokek ayam, tokek lembu, tokek daging, tokek ikan, tokek buah, kedai runcit, Quran. Yang kanak-kanak pun umur 13 pegang Quran. Subhanallah. Tak nampak suasana itu. Rupa-rupanya. Dulu zaman sahabat, zaman salaf, Sayyidina Sa'id ibn Jubair, ini ulama salaf dululah 1400 tahun yang lepas, 1300 tahun yang lepas. Beliau membaca dan mengkhatam Quran tiap-tiap 2 hari. Setiap 2 hari. Macam mustahil je Ustaz. Quran 114 surah, 30 juzuk tu, 2 hari khatam. 2 hari khatam. Tuan-tuan puan-puan semua, kisah ini tertulis di dalam kitab-kitab sebahagian besarnya dengan sanad yang sahih. Bukan cerita tau, ditulis dengan sanad sekali. Kita kata yang tu Ustaz, apa nama ni, itu yang tu ulama-ulama dia kot. Seorang khalifah, presiden umat Islam. Presiden umat Islam ni waktu itu kekuatan dia ataupun kerajaan dia lebih besar daripada Rusia. Kalau sebut presiden umat Islam, Sulaiman ibn Abdul Malik ataupun Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang presiden umat Islam ketika itu. Beliau khatam Quran 3 hari sekali. Lagi elok daripada penceramah hari ni, presiden tu. Penceramah tu saya lah. 3 hari sekali, tuan-tuan nak buat kerja apa? Dan mereka sibuk. Al-Imamul Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ulama salaf, beliau mengkhatam Quran pada tiap-tiap siang sekali dalam bulan Ramadan, pada tiap-tiap 3 hari malam sekali. Setiap hari dalam bulan Ramadan dia khatam Quran sekali pada waktu siang, dan pada waktu malam 3 hari sekali. Maksudnya dalam bulan Ramadan siang 30 kali, malam lebih kurang 10 kali. 40 kali khatam Al-Imam Bukhari. Al-Imam Rabi' ibn
Sulaiman, anak murid Al-Imam Syafi'i, dia kata guru aku. Memang guru betul lah, dia menadah kitab dengan Al-Imam Syafi'i. Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Imam mazhab kita. Berbanggalah dengan imam mazhab tuan-tuan, mazhab kita, mazhab fiqh kita. Kata Rabi' ibn Sulaiman, tuan guru aku, kalau dalam bulan Ramadan beliau khatam Quran sittina khatmatan. Berapa terjemah tak? Hai. Tak bunyi ni. 60 kali. Kana yakhtimu fi Ramadan sittina khatmatan, 60 kali. Saya baca, subhanallah. Dan ada beratus rekod lain. Ada ratusan rekod lain bagaimana mereka menghidupkan Quran. Tuan-tuan puan-puan umat Rasulullah, termasuk saya Wadi Anwar, yang bercakap Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Antara petanda aras bahawa kamu dirahmati oleh Allah dalam bulan Ramadan, Allah pilih kamu dalam bulan Ramadan, tengok berapa banyak bacaan Quran kamu dalam bulan Ramadan. Tapi tak sampailah 30 kali, 40 kali, 20 kali, itu hak dulu punya. Kalau sekarang Ramadan kita boleh khatam sekali, alhamdulillah. Itu dah sangat baik, boleh khatam sekali. Saya pernah jumpa zaman ni, zaman 2020 ni, 2021, orang yang khatam Ramadan 5 kali khatam Quran. Setiap kali Ramadan 5 kali dia khatam. Subhanallah. Rejab bulan bercucuk tanam, Sya'ban bulan kita siram, Ramadan kita tuai. Kalau Rejab satu huruf Quran pun tak baca, Sya'ban satu huruf Quran pun tak baca, tuan-tuan puan-puan akan tengok Ramadan kita takkan boleh baca Quran. Tak boleh habis, dia berat. Sebab benihnya tidak ditanam. Faham tak? Benihnya tidak ditanam. Benih qiyamul lail perlu ditanam daripada Rejab. Benih sedekah mesti ditanam daripada Rejab. Benih baca Quran mesti ditanam pada bulan Rejab. Ramadan, tuan-tuan, kita tuai benih itu. Kita akan mula baca dengan banyak. Kita akan mula bersedekah dengan banyak. Kita akan mula qiyam dengan banyak dalam Ramadan. Kalau kita mula daripada awal tahun sebenarnya. Bukan Rejab saja. Itu rahsia yang diajarkan, bukan oleh saya, oleh para ulama. Ramadan bulan Quran. Ketua ulama Madinah nama Imam Malik ibn Anas. Ketua ulama Madinah Imam Malik ibn Anas, tuan guru Imam Syafi'i. Tuan guru Al-Imam Syafi'i, tok guru. Imam Malik setiap hari berkali-kali buat kelas hadis. Imam Malik setiap hari berkali-kali buat kelas hadis. Tetapi apabila datang Ramadan, Imam Malik tinggal semua pengajian hadis beliau. Apa yang beliau buat? Apa yang Imam Malik buat? Kata para ulama lain, kami melihat Malik ibn Anas yuqbil ala qiraatil Quran. Ini rahsia dia. Rahsia salaf. Kami melihat Imam Malik ibn Anas meninggalkan semua pengajian hadis dalam bulan Ramadan dan beliau menumpukan bacaan Quran. Subhanallah. Ada rahsia besar. Ada rahsia keterkaitan yang besar di antara Quran dan Ramadan. Rahsia dia ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Iaitu maksud dia bulan Ramadan. Yang mana bulan itu, kata Allah, untuk rahsia kita semua. Unzila fihil Quran, untuk pengetahuan kita semua.
Ramadanlah Allah turunkan Quran. Daripada mana wahai Allah? Daripada Lauh Mahfuz. Allah arah Jibril pergi ambil Quran 114 surah daripada Lauh Mahfuz, bawa turun ke langit bumi. Bukan ke bumi lagi, ke langit bumi. Parking di situ, letak di situ 114 surah. Kemudian daripada situ, bila Nabi Muhammad dilahirkan, genap 40 tahun, wahyu-wahyu itu yang terdiri daripada 6,000 lebih ayat Quran dibawa turun sedikit demi sedikit, beransur-ansur ke dalam dada Rasulullah, dibacakan ke mulut Rasulullah selama 23 tahun. Wahyu turun selama 23 tahun. Umur Nabi 40, mula turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Umur 40 sampai umur 63. Tempoh wahyu turun 23 tahun. Maklumat ni, sirah Rasulullah. 23 tahun sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan bulan Quran. Mula tahun ni tuan-tuan, mula tahun ni. Mula esok. Ustaz, 8 tahun tak pernah pegang Quran, Ustaz. Lama dah saya tak pernah pegang Quran. Yasin pun dia kata bid'ah, tak baca lah. Yasin pun bid'ah, semua tak baca. Ini masalah juga yang grup membid'ah orang ni. Hati-hati dengan grup yang selalu membid'ahkan amalan umat Islam. 8 tahun Ustaz tak baca Quran, tak sentuh Quran. Abang tak perlu habiskan 30 juzuk Ramadan, abang baca sehari satu muka. Abang niat untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang niat untuk dapat keberkatan hidupkan sunnah Nabi. Allah berkat hidup kita, Allah berkat keluarga kita, Allah berkat masa kita, Allah berkat perniagaan kita, Allah berkat kediaman kita dan lain-lain lagi. Sebab hidupkan sunnah Nabi. Nombor 2, sahur saya nak sebut. Jangan tinggal. Ada banyak hadis tentang sahur. Sekarang ni 2022, 2023, 2024, ramai masyarakat moden tidak bersahur. 2 sebab. Yang pertama sebab malas, tak tahu besarnya sunnah sahur. Yang kedua sebab tak puasa. Sebab dia kata pukul 9 lagi boleh makan, sahur apa? Kan kedai banyak. Kita boleh tengok anak muda 11:30 pagi beli minuman. Pergi kedai beli minuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak siapa? Patutlah ayahnya gerak sahur, tak pernah bangun 16 hari. Hebat anakku. 16 hari dah puasa, tak pernah sahur. Kuat ni. Kuatlah dia sahur 11:30. 11:30 pagi sahur memang kuatlah. Ada di kalangan orang Islam, kedai-kedai Islam tutup, sanggup beli makanan di kedai bukan Islam. Tuan-tuan di Kelantan mungkin kurang. Sebab kedai bukan Islam tak banyak. Di tempat lain sangat banyak. Tak malu. Hilang malu. Hilang warak. Hilang takut. Hilang iman. 2:30 petang. 1 petang. 3 petang. Beli. Makan. Ustaz mana tahu dia beli ke anak dia sakit ke. Masalahnya saya nampak. Saya pernah bulan puasa. Kita bulan puasa ni di sebelah utara. Kadang-kadang dia musim panas. Kan? Macam sekarang di Kedah musim panas. Panas sangat. Alhamdulillah 3 hari berturut-turut turun hujan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dekat dengan Ramadan. Saya tak tahu hari ni hujan ke tidak. Wallahu alam. Selalunya hujan. Hujan rahmat. Seolah-olah menyambut Ramadan. Bila terlalu panas dalam bulan puasa, saya suka ke tempat sungai. Ke sungai, tempat sungai kan. Sungai sejuk lah, hutan ada sungai. Bukan pergi minum air di situ. Kan, cara tengok tu macam tu kan. Bukan pergi minum air di situ. Pergi rehat.
takkan nak cerita aku, adalah bawa Quran kan, kita duduk situ. Waktu pergi di situ, pergi kawasan sungai, dah masuk hutan, pergi kawasan sungai, kita nak rendam kaki, nampak dua orang tonggek dia, bukan jin tau, siang. Tonggek di atas batu tu, pegang macam tu. Pegang sambil dah buat maksiat. Mesti tengok macam tu. Pegang nasi, ini bungkus nasi ni. Tonggek tu orang Kedah kata bertinggung, baru tonggek. Bertinggung di atas batu tu, saya tengok dua orang sekali berjemaah. Dua-dua pegang nasi bungkus hitam tu. Dua-dua pegang, duk makan dah. Bukan umur 18. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah orang dah. Bila kita pergi, kita pula jubah. Tak habislah makan, terus bungkus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahur, ada banyak hadis berkaitan sahur. Nabi kata siapa yang, kata para ulama, siapa yang tak lalu bersahur, di sana ada hadis Nabi sebut, walaupun seteguk air dia akan dapat kelebihan bersahur, keberkatan bersahur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur ada banyak hikmah. Hikmah nombor 7, nombor 8. Hikmah nombor berapa tu? Untuk kurangkan rasa lapar. Oh, nombor 1, 2, 3, 4 Ustaz. Nombor 1 untuk dapatkan redha Allah. Nombor 2 nak ikut sunnah Nabi. Nombor 3 nak dapat keberkatan dalam rezeki dan ibadat kita, kehidupan keluarga kita, masa dan kewangan kita. Nombor 4, ada banyak rahsia sahur yang disebutkan oleh Rasulullah, bersahur walaupun seteguk air. Kita tak lalu, kita bangun pagi tak berapa lalu, bangun, ya Allah, aku bangun juga bersahur, nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah semua keberkatan yang dijanjikan oleh-Mu ya Allah. Maka aku bersahur, kita pun bismillah, niat bersahur. Walaupun Nabi sebut walau jur'ata ma, walaupun seteguk air. Lagi yang afdal, Nabi sebut yang afdal juga sahur adalah at-tamru. Nabi sebut perkataan itu, at-tamru, tamar itu adalah buah kurma. Ambil sebiji. Sebab nak bagi dapat yang Nabi sebut itu, Nabi sebut makanan sahur itu at-tamru, kata Rasulullah. Nasi goreng tak apalah, nak panaskan murtabak yang more, nak buat nasi goreng, mihun goreng, makan. Tapi ambil juga kurma satu. Ambil juga kurma satu, wahai Allah, ini saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau redalah aku dengan apa yang aku buat, berkatilah kehidupan kami sekeluarga ya Allah. Bismillah. Ambil kurma. Ambil kurma. Nombor 3, itu sahur selesai. Nombor 3, lagi 5 minit saya selesai, habis. Saya sekejap je. Yang ketiga ialah Ramadan itu bulan it'amut ta'am. Yang ni insya-Allah semua kita pakat-pakat buat. Semua yang mendengar pada malam ni di masjid dan semua yang mendengar di live. Bulan puasa itu adalah bulan it'amut ta'am, bagi makan kepada orang lain. Ingatlah tuan-tuan puan-puan semua, bagi makan kepada orang lain. Ceritanya banyak. Satu, Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi, la yuftir illa ma'al masakin. Dia takkan berbuka puasa 30 hari kecuali dengan orang miskin. Susahlah Ustaz. Lepas tu anak-anak isteri saya di rumah. Mesti itu yang masalah tu. Kan? Jadi bukan saya nak sebut kata kena buat 30 hari, bukan. Sediakan makan untuk orang berbuka puasa. It'amut ta'am. Tadi mungkin saya tersilap sebut, sediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Sahabat-sahabat yang miskin, waktu Nabi sebut ganjaran ini, Nabi kata siapa yang sediakan makanan berbuka puasa, pahalanya ialah seolah-olah
dia mendapat pahala seorang yang berpuasa. Dahsyat sangat tu. Dia dapat pahala seorang yang berpuasa. Sahabat yang miskin tanya, "Ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan kurma saja, ya Rasulullah." Nabi pun sebut, walaupun seteguk air. Walaupun yang kamu beri kepada orang susah itu seteguk air. Kita pun gaji tak banyak, gaji 2,000 je. Lebih sikit saja. Bazar Ramadan pun tak pergi. Buat sendiri kuih di rumah. Alhamdulillah, rajin isteri. Buat sendiri kuih di rumah. Alhamdulillah, lebihan kuih itu. Kalau setengah kilo buat kuih buah Melaka tu kan banyak boleh. 30-40 biji ada tak? 40 biji boleh dapat tak? Kuih buah Melaka tu. Kau nama lain. Kuih buah Melaka yang bulat tu. Onde-onde. Orang Kelantan panggil onde-onde. Tak royak tadi. Kalau setengah kilo, modal baru 3-4 ringgit kan. Buat kelapa dari belakang rumah, buat bagi jiran, 5 rumah jiran. 5 rumah jiran, satu rumah ada 3 orang, ada 4 orang, ada 6 orang. Letak kuih tu. 30 orang makan kuih kita. Dapat pahala 30 orang berpuasa. Subhanallah. Memang selama ni pun buat ustaz. Memang bagi kuih tapi tak pernah niat. Maka dapat apa? Dapat kuih di rumah jiran. Kita buat karipap, dapatlah kuih. Saya sebut tak ni pula kan. Macam-macam lah dapat kuih. Subhanallah. Jadi mulai tahun ini sediakan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Saya sebut kepada tuan-tuan perempuan, seorang ulama, ni cerita terlalu banyak. Seorang ulama nama Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ibn Abi Sulaiman ulama kaya. Dia ulama dan dia kaya. Zaman dulu, salaf. Setiap hari dia bagi makan berbuka puasa 500 orang. Subhanallah. Hari ini tuan-tuan perempuan, mesej poster yang sampai ke handphone kita untuk tajaan berbuka puasa di masjid, di tahfiz banyak tak? Banyak. Bagi satu tempat bagi RM10. Itu je kemampuan kita. Siapa yang tak mampu bagi satu tempat RM10. Bank in RM10. Ya Allah, ini untuk buka puasa di tahfiz yang ni je aku ada. Dia bagi RM10. Pergi bazar Ramadan RM40 habis beli. Tadi sebut dengan Allah Ta'ala ada 10 aja. Allah tahu berapa kamu mampu. Hati-hati. Allah tahu berapa kamu mampu. Handphone saya sendiri sampai banyak poster. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Orang hantar poster. Tahfiz A, Tahfiz B, Masjid A, Masjid B. Berpuluh-puluh poster bagi tahu tajaan berbuka puasa. Kita forward. Kalau mampu 20, forward RM20. Ya Allah, ini jamuan untuk berbuka puasa 30 hari. Mampu 50, bagi 50. Mampu 100, bagi 100 untuk 10-20 masjid. Bagi biar banyak masjid, bagi banyak masjid. Tengok balik senarai 30-40 masjid pun bagus. Masya Allah. Masjid ni ada tak? Mana ustaz? Masjid ni buat tak buka puasa? Tak buat. Ada. Masjid ni pun buat. Masya Allah. Jamuan berbuka puasa boleh bagi juga. Semua boleh datang ni. Jenuh masak lah, siapa suruh umum. Semua boleh datang buka puasa di sini. Puasa adalah bulan it'amut ta'am. Jamu untuk orang berbuka puasa. Ulama tadi, Hammad ibn Abi Sulaiman, setiap hari dia bagi makan 500 orang dan pada hari raya dia bagi duit raya 100 dirham seorang kepada 500 orang tadi. 100 dirham. 100 dirham lebih kurang berapa? 1 dirham lebih kurang RM20. 10, 200, 100, 2000. 500 orang, 2000 darab 500 orang. Berapa tu? Lebih kurang sejuta. Wallahu alam. Tapi banyak, bilangan yang banyak. Jadi sekadar tu dulu untuk peringatan Ramadan. Banyak tu saya sebut. Sahur, it'amut ta'am,
jamu orang makan, buat kenduri untuk orang makan. Dan ada banyak lagi sunnah-sunnah lain yang sangat banyak, kita tak mampu sebutkan, saya sebut yang besar-besar sahaja. Dan antara sunnah lain adalah bacaan Quran. Niat pada malam ni dalam majlis ni, majlis yang barakah, majlis ilmu, ramai para malaikat insya-Allah. Mohon sekarang dalam hati kita, mohon supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan untuk kita perbanyakkan ibadat. Dengan mana ibadat yang banyak itu akhirnya membuatkan Allah redha. Allah ampun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekadar tu dulu insya-Allah. Terima kasih kepada semua penduduk di Melur khususnya kerana sudi hadir ceramah kita pada malam ni. Insya-Allah esok bermulanya pesta ibadat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala jadikan kita semua di kalangan yang bertakwa, di kalangan yang membanyakkan ibadat dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah semoga Allah Taala jadikan kita diterima semua ibadat kita sepanjang bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.